Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan kita di awal pagi Ramadan, hari yang pertama. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Diharapkan semua anak-anak mawar dan juga semua para pendengar di mana sahaja anda berada dalam keadaan rahmah dan keredaan Allah sentiasa. InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi, iaitu berkaitan tentang najis, dan kita insyaAllah masuk sikit berkaitan tentang sembahyang. Kita telah memperkatakan tentang najis ada dua jenis, iaitu najis hukmi dan juga najis aini. Jadi najis aini, najis yang kita nampak. Ainun makna dia mata, bermakna kita nampak. Najis yang kita nampak. Baik. Syahdan bermula kaifiat membasuh najis yang aini. Kita nak basuh najis hak kita nampak. Iaitu jika ada ia mukhaffafah. Kita tahu dah najis ada tiga bahagian. Bahagian pertama namanya najis ringan, iaitu mukhaffafah. Najis kedua, bahagian kedua najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Dan yang ketiganya mughalazah, iaitu najis berat. Baik, najis mukhaffafah bila kita nak basuh, iaitu najis anak lelaki berusia 2 tahun ke bawah yang dia tak minum atau makan benda yang mengenyangkan melainkan susu mak dia saja. Susu mak dia sahaja yang dia minum atau yang dia makan sahaja. Baik. Macam mana nak basuh? Dia kata sini bermula kaifiat membasuh najis yang aini, iaitu jika ada ia mukhaffafah, dihilang akan ainnya dahulu dengan bahawa dilesap akan dia hingga tinggal lembab-lembab jua. Makna buang dulu air kencing tu dulu. Ambil kain ke apa ke, buang dulu. Biar tinggal sampai takat lembab-lembabnya sahaja. Makna dia kita ambil, buang dulu najis tu. Kemudian dipercik air atasnya sehingga rata, biar rata. Percik saja. Tak perlu alirkan, percik saja, tak payah curah. Makna dia percik sahaja. Percik pakai jari kita lah. Ataupun pakai spray. Cukup. Maka sucilah ia dengan dia. Dah cukup. Kalau sekadar tu pun dah cukup. Dah kira suci lah. Katalah anak kita ataupun cucu kita kencing atas lantai simen. Atas lantai yang simen ke mozaik ke tai ke macam itulah. Maka kita buat macam mana? Kita ambil, buang dulu. Buang dulu. Ambil kain tolak ke, ambil kain buruk, ambil, buang. Ambil, buang sampai dia lembab. Lepas tu kita ambil spray, kita spray lah. Kalau dia kencing atas kapet, atas tikar, ya, jadi kita tengok dia lembab. Dia lembab, kita ambil kain, kita pekap dekat dia punya apa tu, dekat kapet tu, sampailah dia jadi tak ada lah, maknanya kita buang lah, lepas tu kita spray lah. Kalau kita nak angkat apa basuh, lagi baguslah. Ya. Baik. Jika ada ia mutawassitah, maka disuci akan dia dengan dihilang akan ainnya.
sama jugalah mutawassithah, buang air dia dan segala sifatnya sampai hilang bau dan sebagainya, buang. Kemudian dengan air, jika dengan sekali cucur sekalipun memadalah. Jadi kalau kita buang dulu, ataupun makna najis itu kita corok sekali, itu je buang sekali dengan najis-najis itu. Kalau tak boleh buat macam tu, kita ambil buang dulu tai ke najis ke apa benda yang ni, kita ambil buang dulu, lepas tu kita corok air. Dan jika ada ia mughallazah, maka dicuci akan dia dengan 7 kali lalu atas air atasnya. Salah satu daripadanya air tanah. 7 kali dengan salah satu daripada dia air yang bercampur tanah. Kita cari tanah yang bersih, kita gui dengan air. Salah satu kita nak bubuh jahat nombor 3 ke, kita nak mula dengan air tanah dulu ke, terpulang kat kita. Daripada 7 kali itu, makna dia salah satu daripadanya adalah air tanah. Adapun jika najis itu hukmi, tak nampak, maka jika ada ia mukhaffafah, maka disuci akan dia dengan percik air atasnya, biar kata. Takat percik ya. Nak buang apa benda tak nampak. Benda tak ada. Tak nampak. Baik. Dan jika ada mutawassithah, maka suci ia dengan sekali lalu air atasnya. Samalah. Tak payah buanglah. Corok terus sajalah. Dan jika ada mughallazah, maka suci ia dengan 7 kali lalu air atasnya, salah satu padanya air tanah. Lalu je tu, tak payah buang lah. Benda nak buang macam mana, hukmi tak ada, tak nampak. Baik, bahawasanya najis itu ada kalanya darah dan umpamanya dan ada kalanya barang yang lain daripadanya. Dan atas tiap-tiap hal, iaitu ada kalanya dapat dilihat akan dia dengan mata yang pertengahan tempatnya, dan ada kalanya tiada dapat dilihat. Jadi ni bab darah. Ada kita nampak, ada yang kita tak nampak darah. Maka jika tiada dapat dilihat akan dia, maka dimaaf. Darah tu kita tak nampak pun, sikit sangat, dimaaf akan dia. Sama ada ia darah, ada ia darah atau lainnya. Samalah apa sahaja benda yang tak nampak, kita kira dimaafkan. Tak bau apa. Contohlah kan, kita buang air kecil, lepas tu kita pun tak pastilah merecik ke macam mana ke, tak bau apa pun, tapi risau jugalah takut dia merecik ke apakah. Maka itu semua dimaafkan. Sebab bau pun tak, nampak pun tak, sebagainya. Sikit sangat, tak tahulah benda merecik sikit-sikit. Tak tahulah, kita pun tak berapa nak perasan sangat. Sebab benda sikit sangat, maka dimaafkan. Dan sama ada ia mughallazah atau lainnya, dan jika dapat dilihat akan dia, maka padanya itu tafsir. Kalau dapat tengok tu lain ceritalah. Tapi kalau tak nampak, maknanya kita pun tak pasti, sikit sangat, maka dimaafkan. Jika ada lain daripada darah dan umpamanya, maka tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Jika lain daripada darah umpamanya, maka tidak dimaafkan. Maknanya kalau kata bukan darah, najis, bukan air kencing, dan sebagainya. Dan jika ada daripada darah dan umpamanya, maka iaitu 3 bahagi. Baik, kalau darah dan umpamanya ni makna dia cair lah. Apa percikan air kencing, apa ni, apa yang bisa, darah. Baik, barang yang tiada dimaaf daripadanya semasa-masa
barang yang tiada dimaaf daripadanya semata-mata, dan iaitu darah yang mughalazah. Barang yang tiada dimaaf daripadanya semata-mata, iaitu darah mughalazah, dan darah dirinya yang sengaja ia melumur akan dia pada badannya, atau yang bercampur ia dengan barang yang lainnya. Baik, darah tadi kita duk cerita bab darah. Darah ni, kalau dia darah daripada darah mughalazah, maka dia tak dimaafkan. Kalau dia darah mughalazah, darah anjing ke, tak dimaafkan semata-mata kerana sikit, maka dimaafkan, tidak. Kalau sikit sampai tak nampak tu dimaafkan lah, tapi makna dia kalau nampak tak boleh dimaafkan lah. Darah mughalazah. Yang kedua, darah dirinya yang sengaja dia lumur. Maksud lumur ni takkanlah dia nak ambil darah dia lumur diri dia, macam jerawat. Jerawat tu pecah sendiri, dimaafkan. Tapi kalau dia pecahkan sendiri, darah jerawat tu dia yang picit, duduk tengah sembahyang dia picit. Orang sembahyang dia duduk picit jerawat, pecahlah jerawat tu, keluar darah, tak dimaafkan. Pasal dia sengaja melumurkan. Tu maksud dia. Darah diri sendiri. Ni cerita darah diri sendiri. Darah orang tu sendiri. Jerawat dia ke, kudi dia ke. Dia ada kudi, dia duduk tengah sembahyang, ataupun tak adilah, maknanya tengah sembahyang. Kita tengah sembahyang ni pasal bila tengah sembahyang ada najis, tak batal sembahyang tu. Jadi tu kita cerita pasal tengah sembahyang tu. Tapi kalau dia tak sembahyang, maknanya dia kena cuci lah, takkan dia nak biar pula. Jadi maknanya najis yang dimaafkan ni, kalau kita duduk tengah sembahyang, najis tu dimaafkan, sah lah sembahyang. Sekarang najis ni tak dimaafkan. Pasal apa? Pasal walaupun sikit, dia tak dimaafkan pasal kita sengaja buat bagi ada. Itu maksud dia, sengaja melumurkan dia akan dia. Atau bercampur ia dengan barang yang lain, ataupun dia campur benda yang di luar daripada tubuh orang tu, yang di luar pada tubuh orang tu. Macam nyamuk. Nyamuk tu kita yang pergi tampak dia, kita sengaja pergi tampak dia, maka dia berlumur dengan badan nyamuk. Lepas tu dengan kita sengaja pergi tampak dia, berdarah lah, tak boleh, jangan duk tampak. Kalau berdarah, darah yang dimaafkan dia jikalau banyak sekalipun. Banyak pun tak apa, nampak, dimaafkan. Iaitu darah dirinya yang tiada disengaja. Dia bukan sengaja, dia tak sengaja. Hak tadi sengaja, hak yang ni tak sengaja, dimaafkan. Walaupun banyak, melumur akan dia pada badannya, tiada bercampur ia dengan yang lain. Tapi dengan syarat tak bercampur dengan yang lain lah. Dan keluarnya itu tiada dengan perbuatannya, bukan dengan perbuatan dia. Bukan dia pergi tampak nyamuk tu, dan bukan dia sengaja pergi rudah, bukan dia sengaja pergi picit, bukan dia sengaja pergi bubuh. Maknanya benda ni tak sengaja, tapi yang tiada bersengaja melumur akan dia pada badannya. Itu maksudnya tiada sengaja. Darah tu keluar tidak sengaja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah dalam komen. Nanti di akhir sesi saya jawab yang mana saya boleh jawab. Darah yang dimaaf akan dia jika sedikit, iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya, atau darah yang ajnabi yang sunyi ia daripada berlumur.
Jadi kalau kita kata tadi darah jamak ni kita tampak, tapi sikit tak apalah. Tapi kalau banyak berlumuk, maka tak boleh, tidak dimaafkan. Tapi kalau sikit dimaafkanlah. Sengaja buat darah yang kalau seorang dengan perbuatan dirinya atau darah yang ajnabi, darah yang dimaafkan akan dia jika sedikit ya. Kalau sikit tapi dengan perbuatan ya, dia buat perbuatan tu keluar sikit ya, darah jerawat dia keluar sikit ya, tak meleleh keluar mana. Dia duduk tantu ya, tak keluar mana, dia sikit sangat. Darah jamak pun tantu sikit sangat, maka dimaafkan. Maka dimaafkan darah kutu anjing, darah kutu. Sikit kita tek kutu tu keluar darah. Darah kutu macam tu dimaafkan. Sedikit nanah, danok yang ajnabi dan darah kutu pijat dan tumor, samalah dia mai dari luar. Benda tu mai benda luar, bukan daripada badan kita, kena terkeluar. Kita picit dia, maka dimaafkan. Dan demikian lagi tahi dan air kencing binatang yang terbang, yang bercampur dengan manusia seperti lalat, kumbang, kan dia kencing juga. Kencing lipas orang panggil. Tebuan apa semua tu dimaafkan. Tapi kalau bau tu basuh je lah. Kan? Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa dan payah kita hendak memelihara daripadanya, iaitu dimaaf akan dia dengan beberapa syarat yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Jadi umum balwa ni debu-debu tepi jalan, ialah debu bangkai dan sebagainya, maka semua tu dimaafkan. Kita naik motor, lori mai rung, dengan berkecik ayak kena kat kita, semua tu dimaafkan. Nak buat macam mana benda yang susah, payah kita nak jaga, dimaafkan. Dimaafkan. Umul balwa dia panggil, umum balwa. Baik. Bermula mengetahui masuk waktu, iaitu 3 martabat. Ini kita nak masuk waktu sembahyang. Jadi faham no bab najis ni. Ramai orang duk tanya masalah dia masuk kadang dia pun tak tahu rumah tu orang tu makan babi kedak ke apa semua, dia kata Cina makan babi lah. Jadi nak kena sama ke semua tu, dan kita tak tahu mana satu yang duk tang mana apa semua. Tak. Kita balik kepada kita rasa keyakinan kita macam mana. Kalau kita rasa lebih selesa, lebih tenang, kita basuh sama, kita boleh buat je lah. Lebih baik buat. Dan kita kata dia belah anjing lah, apalah semua. Tak apalah. Kita basuh lah, kita samak rumah tu, sekadar yang kita mampu. Tapi ada orang tanya, kalau bulu cat tu, bulu babi, dia kata buat pada bulu babi cat rumah, pakai berus tu, macam mana jadi? Dia sembahyang dalam rumah tu, yang tu semua tak ada masalah. Tak ada masalah. Banyak masalah yang mungkin kita tak terfikir, dan mungkin ada orang lain terfikir. Jadi bab najis ni dia ada macam-macam pandangan orang, macam ni dan sebagainya. Kita balik kepada basic kita. Benda yang nampak maka kita kena cuci. Yang tak nampak dimaafkan. Itu je. Yang tak nampak dimaafkan. Baik. Masuk waktu sembahyang. Ni baru nak mula sembahyang ni. Cerita bab najis-najis ni bukan pasal apa. Pasal bila kita nak sembahyang, ada najis tak boleh lah. Ada najis tak boleh.
Macam orang istihadah tadi lah, kita kata tadi darah diri dia. Ada dia sengaja buat keluar ke darah tu? Tak sengaja kan? Pasal boleh lah semayang je sah lah. Nanti tu disebut pasal masalah darah diri bukan darah diri. Kalau darah tu mai pada diri kita sendiri, dimaafkan. Dengan sebab kita tak sengaja. Tapi kalau mai, dan syarat dia pula darah tu tak melubuk lah. Dia tak mengalir. Contohnya kita kata kudir kita dekat lutut. Darah tu duduk kat lutut dia. Kita bubuh plaster, dia duduk kat lutut dia. Tak apa. Dimaafkan. Tapi kalau darah tu keluar, dia meleleh pi ke betih, dia meleleh pi ke betih kering kita, tak boleh. Sebab dia banyak. Dan banyak meleleh. Kalau dia duduk setumpuk tentu kita pun bubuh plaster, kita pun semayang. Darah duduk ada. Darah duduk ada kat kudir kita tu. Kita sengaja akan bagi darah, tak. Dia keluar darah. Jadi kita tempek dia, tak apa, dimaafkan. Dimaafkan. Macam tu juga orang istihadah. Lepas dia cuci semua, dia buh kapas atau dia pakai pad, darah tu duduk tentulah, dia tak pitang lain. Maka dimaafkan lah. Dimaafkan, dia bolehlah sembahyang. Dimaafkan. Macam tu juga orang sulusul baul. Maknanya dia kencing tak puas. Bila dia kencing apa semua dah, dia pun balut dengan kapas apa semua, eloklah. Duduk tengah sembahyang, dia terkeluar. Terkeluar, dia tak meleleh tang lain, dia duduk tantu ya. Maka dimaafkan. Bukan dia sengaja. Baik. Bermula mengetahui masuk waktu, iaitu 3 martabat. Mengetahui ia akan masuk waktu itu dengan sendirinya, atau mendengar khabar orang yang kepercayaan, yang boleh dipercayai, yang melihat ia akan masuk waktu. Orang tu dia tahu masuk waktu tu dia sendiri. Dia sendiri tengok masuk waktu. Atau dia dengar orang habaq kat dia. Orang tu dia boleh percaya. Orang yang kita nak percaya ni mestilah orang Islam. Orang kafir tak boleh. Confirm tak boleh orang kafir. Yang boleh percaya ni orang Islam. Orang Islam yang tak pemohon, tak fasik. Kita boleh percaya kat dia. Dia pun semayang. Kalau yang habaq kat kita semayang pun tak, nak percaya macam mana? Orang yang kata percaya ni orang yang tidak fasik. Antara fasiknya seseorang bila tinggal semayang, tinggal puasa dengan sengaja, semayang dengan sengaja, tu semua fasik, buat dosa besar. Jadi orang yang boleh kita percaya adalah bukan orang kafir, bukan orang fasik. Sebab tu in ja'akum fasiqun binaba'in, bila kita dapat berita pada orang fasik, fatabayyanu, maka kena tabayyun dulu. Pasal apa? Pasal fasik ni tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Baik. Bila kita dapat tahu waktu tu dengan diri sendiri, kita tahu dengan sendirinya, atau ada orang main habaq kat kita, akan masuk waktu, atau mendengar orang bang orang yang mengetahui ia dengan waktu, dengar bang, dengar azan, dengan waktu pada waktu cuaca pula, atau melihat kepada jam yang betul ukurannya. Kita tengok cuaca, tengok matahari. Orang yang bang tu pun tengok matahari. Lah ni orang tak tengok lah, orang tengok jam. Atau kepada jam, melihat kepada jam, atau dia tengok jam. Sebab tu kita kalau boleh, orang yang jadi muazzin ni bukan orang buta, tapi boleh dia orang buta pun tak ada masalah. Maknanya kita kena bagi kat dia lah jam yang jenis tekan dia habaq. Dia nak tengok macam mana, dia tak nampak. Dia nak tengok cuaca macam mana, nak tengok matahari macam mana, dia nak tengok jam macam mana, dia kena dengar. Dia kena beli jam hak dia tekan, bagi dia dengar. Pengurusi masjid kalau nak lantik Bilal yang buta, dia kena bagi jam tu dekat orang buta.
Supaya dia tahu waktu azan. Tak lagi dia azan pukul berapa, nanya orang pakat duk ingat, masuk dah waktu buka puasa. Akhirnya baru pukul 7 malam. Tak buka puasa lagi, dah buka dah. Pasal apa? Pasal dia kata tu masjid dah azan dah. Baik. Maka sekalian sebut itu seperti mengetahui dengan dirinya jua. Makna dia, kalau dia tengok sendiri pun boleh, orang habaq kat dia pun boleh, tengok jam pun boleh. Macam yang tu makna dia seperti dia tahu sendiri. Yang kedua, dengan ijtihad ia pada sesuatu yang menunjuk ia akan waktu, seperti membaca Al-Quran atau bunyi burung atau barang yang lain daripada keduanya. Maknanya yang ni dia tahu waktu dengan cara dia dengar bunyi burung. Dia tahu dah burung ni bunyi bila waktu masuk Zuhur, ya bunyi lah burung ni. Ni kebiasaan. Benda yang kebiasaan. Bila dengar bacaan Al-Quran, daripada surau ni ke, ataupun dia dengar daripada pondok ke mana ke, dia dengar bacaan Al-Quran, dia kata mereka ni tak baca Quran kecuali dah masuk waktu. Burung ni dia takkan bunyi kecuali dah masuk waktu. Ataupun tak kiralah apa-apa barang yang lain daripada keduanya. Kebiasaannya bila benda tu berlaku, dia kata masuk waktu lah. Dia tahu dah. Bila bunyi burung, bila ayam ni kokok, bila anjing ni menyalak, apa sajalah yang menunjukkan kebiasaan, dia kata kalau ni masuk waktu. Dia ijtihad dengan cara tu. Atau yang ketiga, dengan taklid orang yang mujtahid, iaitu pada ketika lemah ia daripada barang yang tersebut pada martabat yang pertama dan barang yang martabat yang kedua. Kalau dia tak boleh nak ngecam, dia tak boleh nak cam burung ni berapa kali bunyi tau. Start dia bunyi pukul ni, entah yang mana satu bunyi yang dia tak berapa tahu. Dia tak berapa nak tahu. Dia tak boleh nak cam. Dia nak tengok cuaca pun dia pun tak tahu. Nak tengok jam pun dia pun tak nampak. Dia tak ada jam. Maka taklidlah dia kepada orang yang mujtahid, iaitu pada dia pun, makna dia dia tanya orang lah. Dia tanya orang. Dia tak tengok jam, dia tanya orang yang habaq kat dia. Jadi orang yang habaq kat dia. Jadi kalau orang takat dia ikut lah. Siapa? Pasal faham sembahyang, pasal dia tu sembahyang, aku kira ikut dia. Dia sembahyang, aku sembahyang. Kira masuk waktu tu. Benda tu kadang-kadang berlaku juga, kan? Kat kita tak ada takwim. Kita pergi RNR ke mana, singgah tak mana ke, tengok mereka sembahyang, kita pun sembahyang. Masuk waktu dah ke? Masuk waktu dah ke? Kita kata, aku tak tahu masuk ke tak, aku ikut dia. Dia sembahyang, aku sembahyang. Baik, kesalahan ijtihad iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama. Kalau dia tahu, dia sendiri boleh tahu, dia tak bolehlah taklid orang. Dia sendiri boleh tahu. Dia tanya orang pun, orang habaq kat dia pun dia boleh tengok, dia boleh nampak. Maka iaitu harus ijtihad. Dan jika tiada, maka wajib ijtihad. Inilah hak orang yang melihat. Adapun orang yang buta, ini cerita bab orang buta tadi, maka harus baginya taklid orang yang mujtahid jika kuasa ia atas ijtihad sekalipun. Orang buta ni, dia boleh berijtihad pasal apa? Pasal dia tahu, dia dengar tu, ayam tu bunyi tu masuklah. Tapi dia, orang buta macam ni, dia boleh taklid kepada orang hak celek. Kepada orang mujtahid.
Maka jika sembahyang ia pada hal tiada mengetahui ia akan masuk waktu dengan sesuatu pada 3 perkara yang tersebut itu, maka iaitu tiada sah sembahyangnya jika berbetulannya pada waktunya sekalipun. Kalau kita gagal dengan 3 cara tadi, kita tak tengok sendiri jam, kita tak tengok sendiri matahari, kita tak tanya orang, kita tak reti nak berijtihad, tak reti nak cam burung bunyi, ayam bunyi, anak apakah, dan kita tak tanya orang, kita tak ikut orang, kita sembahyang ya. Dia kata kira apa sembahyang dah lah, masuk kot, maka tidak sah sembahyangnya. Dia ikut sembahyang kot. Masuk dah kot tu maksud dia sembahyang tanpa mengetahui waktu yang jelas dengan 3 cara tadi. Dia tak tahu waktu tu, dia tak tahu, dia tak ada jam, dia tak tengok matahari, dia tak tanya orang, dia tak reti nak cam waktu, dan dia tak taklid pada orang mana-mana, dia buat seorang-seorang dia, ikut dia dalam keadaan dia tak tahu apa. Tak sah sembahyang dia. Sekali pun masuk waktu, betul. Memang betul. Lepas dia sembahyang habis semua dah, lepas tu orang pun berhebat. Dia jumpa orang. Dia tanyalah, ni sembahyang masuk waktu kot no? Masuk dah, okey lah, kira sembahyang lah. Tak boleh. Sembahyang dia tak sah. Pasal masa dia sembahyang tadi ni, dia kod. Dia tak tahu pun masuk waktu. Dia hanya cuba try test. Tak boleh. Ingat. Ya. Tiada sah sembahyangnya jika berbetulan dengan waktunya sekalipun. Dan jika sembahyang ia dengan ijtihad pada waktu atau dengan taklid orang yang mustahid, maka nyata tersalahnya kemudian daripada sembahyangnya, niscaya jadi ia sunat mutlak. Jika tiada atasnya. Sunat mutlak jika tiada atasnya pada yang luput daripada jenis itu sembahyang. Dan jika ada ia, maka jatuh ia daripadanya. Jadi, kalau dia sembahyang dia ikut kawan tu. Dia kata ikut kawan ni betul ikut, dia duduk sini sembahyang, ikut dia. Ikut, tengok tak betul. Tak betul, sembahyang tu tak betul. Maka sembahyang tadi kira macam mana? Sembahyang tadi kira sunat mutlak. Sembahyang tadi jadi sunat mutlak. Itu di sunat mutlak. Jadi sembahyang tadi kena ulang. Jadi sunat mutlak makna dia sembahyang tadi kena ulang lah. Dia sembahyang zuhur ikut orang, atau dia tengok jam, ni betul lah jam ni. Tak tahu jam tu mati ataupun jam tu tak betul, maka tengok kata tuan rumah kata ada jam tu salah tu, saya lupa nak habang, jam tu tak ada bateri, sebenarnya baru pukul 12.30. Allah ingat kot pukul 1.30 dah saya sembahyang zuhur. Alah, sembahyang tadi jadi sembahyang apa? 4 rakaat tadi jadi sembahyang sunat mutlak. Dah, sembahyang zuhur tu kena buat lain tak? Kenalah buat lain. Pasal dah sembahyang pada bukan waktunya. Okey, boleh dah. Jadi takat tu lah kot hari ni. Kita pun puasa lah. Jadi insya-Allah ada soalan ke? Tak ada noh. Alhamdulillah tak ada soalan, semua faham belakang. Kalau ada soalan boleh PM saya. Insya-Allah boleh jawab, kita jawab. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.